Assalamualaikum dan hai kembali dengan perbincangan soalan trial bio Sabah. Soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan produk fermentasi yang didapati di pasaran. Produk W iaitu yogurt, manakala produk X adalah roti. A. Namakan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk W dan produk X. W ini adalah yogurt, maka yogurt terhasil melalui proses fermentasi asid laktik. Produk X ini adalah roti, terhasil melalui proses fermentasi alkohol. Soalan B. Huraikan bagaimana produk W dapat dihasilkan. Huraikan bagaimana yogurt dihasilkan. Bakteria Lactobacillus ditambah ke dalam susu. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa. Laktosa adalah gula dalam susu. Seterusnya, laktosa ditukarkan kepada asid laktik. Asid laktik menggumpalkan atau mengentalkan kesin. Kesin adalah protein susu. Maka terhasillah yogurt. Asid laktik ini yang terhasil semasa proses fermentasi asid laktik akan memberikan rasa masam kepada susu. Dan asid laktik pada masa yang sama akan mengentalkan kesin untuk menjadikan susu itu kepada yogurt. Okay, soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. Okey, kena perhatikan dahulu gambar rajah ini secara sepintas lalu. A. Namakan salur P dan salur Q. P adalah venule, Q adalah kapilari limfa. Tengok semula kepada rajah. Baik. P dan Q. Okey. I think kat sini ada kesilapan. Okey, ini vessel P, salur P. Okay, datang daripada arteri. Darah mengalir dari arteri, seterusnya masuk ke dalam salur P. Okey, salur P ini adalah salur pada kapilari darah yang bersambung dengan arteri. Maka salur P adalah arteriol. Okey, arteriol. Kalau venule, venule adalah salur darah pada kapilari darah yang bersambung dengan vena. Okey, ini adalah venule. Alright. Salur Q pula kat sini. Okey, kalau diperhatikan salur Q ini adalah salur yang mempunyai bentuk buntu di hujung. Okey, buntu di hujung. Buntu, maksud saya buntu. Maka salur Q adalah kapilari limfa. Dan kapilari limfa ni dia punya sambungannya ada kaitan dengan nodus limfa. Okey. P saya buat pembetulan. P adalah arteriol. Okay. B.
Sistem limfa tidak mempunyai pumpnya sendiri untuk mengalirkan limfa di sepanjang salur limfa. Nyatakan bagaimana pengaliran limfa dalam salur limfa berlaku. Okey, bagaimana berlaku? Yang pertama, dibantu oleh denyutan nadi jantung. Dibantu oleh pengejutan otot rangka. Dibantu oleh perubahan tekanan semasa menarik dan menghembus nafas. Dibantu oleh peristalsis dalam salur pencernaan. Jadi setiap masa awak dapat rasakan denyutan nadi pada tangan ke, pada leher awak, dan pada masa yang sama terdapatnya bendalur limfa yang mengalir sepanjang salur limfa. Setiap kali otot rangka mengecut, setiap kali itulah juga bendalur limfa akan dialirkan sepanjang sistem ataupun salur limfa. Dan yang seterusnya lah. C. Soalan seterusnya. Rajah 5.2 menunjukkan penyakit X yang disebabkan oleh sejenis cacing dipindahkan oleh nyamuk kepada manusia. Okey, ini adalah penyakit X. Penyakit X ni adalah penyakit filariasis limfatik atau dikenali juga dengan nama penyakit untut. Okey, berlaku pada kawasan kaki biasanya. Cadangkan langkah-langkah untuk mengelakkan penyakit tersebut. Okey, disebabkan oleh penyakit ini disebabkan oleh cacing yang dipindahkan ataupun dibawa oleh nyamuk, maka langkah-langkah untuk elakkannya ialah yang pertama adalah elakkan daripada digigit nyamuk. Menggunakan kelambu semasa tidur, memakai pakaian yang menutup badan semasa di luar rumah, menggunakan ubat nyamuk. Ini soalan ini tak ada kaitan dengan makan ubat cacing ataupun orang rasa macam pakai slipper semasa bermain di kawasan tanah. Tak ada kaitan. Langkah-langkah dia tu lebih kepada macam mana kita nak menjauhkan diri daripada digigit nyamuk. Sebab nyamuk yang bawa cacing tersebut. Okey, yang seterusnya. Soalan D. Bendalur limfa berbeza kandungannya dengan darah. Terangkan dua perbezaan tersebut. So, bagilah dua perbezaan dan penerangan. Sedikit penerangan kepada perbezaan itu. Bukan nak bagi tiga, digalakkan. Yang pertama, bendalur limfa tidak mempunyai eritrosit, platelet dan protein plasma. Tiada EPP. Manakala darah mengandungi eritrosit, platelet dan protein plasma. Okey, tak ada EPP. E adalah eritrosit, P adalah platelet, P satu lagi adalah protein plasma. Bendalur limfa tiada, tapi darah ada. Okey, yang kedua, bendalur limfa mempunyai kandungan lipid yang tinggi, manakala darah mempunyai kandungan lipid yang rendah. Yang ketiga, bendalur limfa mengandungi kandungan oksigen yang rendah, manakala darah mengandungi kandungan oksigen yang tinggi. Okey, saya nak sentuh sikit mengenai rajah ini. Okey. Asal-usul bendalur limfa sebenarnya berasal daripada bendalur tisu. Bendalur tisu berada di mana? Bendalur tisu berada di ruang antara sel. Okey. Yang ni, okey, ini adalah bendalur tisu lah ni.
Ruang antara sel maksudnya ruang-ruang, celah-celah antara sel-sel. Sel-sel mana sel? Ni yang berbiji-biji ni, ada nukleus, biji ada nukleus. Tu adalah sel. Jadi, bendari tisu ini akan dikembalikan kepada sistem peredaran darah. Macam mana nak kembalikan bendali tisu kepada sistem peredaran darah? Yang pertama sekali, bendali tisu itu akan meresap masuk ke dalam kapilari limfa. Okey, bendali tisu kat sini kan, yang kuning-kuning saya tandakan ni, dia akan meresap masuk ke dalam kapilari limfa. Once dia dah masuk ke dalam kapilari limfa, maka namanya adalah bendali limfa. Okey, saya harap awak jelaslah tentang perkara itu.